Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bapa ingin merakamkan rasa yang syukur amat sangat kerana walaupun kita telah masuki minggu kedua puasa kita, Allah masih memberi kesihatan dan masih lagi memberi kekuatan untuk bapa meneruskan tazkirah seperti biasa, dan bapa juga merakamkan rasa syukur kerana insya-Allah negara kita nampak makin bertambah baik dari segi ancaman COVID-19 ni. Nampak keadaan semakin baik dan makin menuju kepada pemulihan hidup yang lebih normal, walaupun diperkatakan sampai ini dia punya norma tu norma yang baru. Jadi untuk menyambung hari ini seperti biasa, bapa akan bahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama, bapa akan membaca hadis yang ketujuh dari Matan Arba'in, dan bahagian kedua, bapa ingin hari ini berbicara tentang betapa dahsyatnya anugerah Allah di bulan Ramadan ini. Ini hadis yang ketujuh ni pendek saja, jadi bapa akan baca dalam bahasa Arab dulu. An Abi Ruqiyah Tamim bin Awas Ad-Dari radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah huna liman lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa la immatil muslimin wa ammatihim. Rahul Muslim. Dari Abi Ruqiyah Tamim bin Aus Al-Dari radhiyallahu an, bahasanya Nabi SAW bersabda, agama itu nasihat. Kami berkata, bagi siapa? Ia bersabda, bagi Allah dan bagi kitabnya dan bagi rasulnya dan imam-imam kaum muslimin dan bagi orang ramai mereka, diriwayatkan oleh Muslim. So hadis ni adalah satu hadis yang pendek, walaupun pendek, tapi ianya mempunyai makna yang mendalam dan amat penting kita hayati untuk menuju kepada kesempurnaan iman kita kepada Allah dan Islam. Jadi hadis ini walaupun singkat, nampak ad-dinu nasihat. Jadi nasihat ni kita pun dalam bahasa Melayu pun kita kata nasihat, tapi dalam bahasa Arab dan dalam konteks hadis ni, makna nasihat tu lebih luas lagi. Bukan macam nasihat yang selalu kita fikir, yani kita nasihat kawan-kawan kita ke. Tapi dalam konteks hadis ni, nasihat dia lebih mendalam dan lebih luas. Jadi, yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, agama itu nasihat. Jadi Rasulullah ada menerangkan perkara yang berkenaan dengan nasihat dalam agama. Agama itu Rasulullah kata adalah nasihat. Perkataan ini menimbulkan pertanyaan kepada sahabat-sahabat. Jadi bila Rasulullah kata adinu nasihat, jadi sahabat-sahabat tanya, untuk siapa? Dan Rasulullah pun menjawab, nasihat ini ialah untuk Allah dan kitabnya, untuk Rasulnya, dan kemudian untuk pemimpin-pemimpin umat Islam dan juga untuk umat Islam secara keseluruhannya. Jadi kita nak ulaskan sedikit di sini pengertian nasihat tu. Dalam bahasa Arab, perkataan nasihat mengandungi maksud supaya yang dinasihati itu mendapat faedah dan keuntungan. Dan perkataan nasihat itu diambil dari perkataan nasahul rajulu thawbah. Jadi Rasulullah dalam nak menjelaskan ni selalu banyak ada dia punya kaitan dia ataupun misalannya. Jadi dimisalkan di sini nasihat itu seperti seorang lelaki tukang jahit, rajulun thawbah.
Jadi tukang jahit ni, selalu dia nak jahit kata pakaian yang koyak ke rosak ke. Bila dia nak jahit tu, dia kena jahit dengan teliti. Kerana teliti tu penting. Bila dia jahit dengan teliti, jadi insyaAllah apa yang rosak tu akan jadi bertambah baik. Dan yang keduanya ialah diibaratkan nasihat itu sebagai nasihatul asal. Asal dalam bahasa Melayu ialah manisan. So nasihatul asal ni macam tapisan manisan madu lebah. Jadi bila kita orang kata nak buat nasihat tu, dia perlu ada kemanisan ya. Jadi bila kita menasihati atau apa menasihatkan satu kawan, kumpulan dan sebagainya, perlu selepas itu timbul suasana yang lebih baik ini. Bukan lepas kita nasihat tu, dia keadaan tu makin bertambah buruk. Jadi mesti ada hikmah, mesti ada banyak pemikiran untuk kita di dalam membuat ataupun memberi nasihat. Jadi apa maksud dia? Apabila sahabat tanya, liman, untuk siapa? Dia kata, untuk Allah. Lillah. Jadi untuk Allah ni, Allah tak perlu nasihat kita. Kan? Itu very clear ni. Yang ada pada hakikatnya adalah pada diri sendiri. Kerana Allah tidak memerlukan sebarang nasihat dari seorang hamba-Nya. Jadi dimaksudkan di sini ialah untuk Allah itu ialah kita mesti mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sebenar-benarnya. Allah SWT ni, pantang Allah yang nombor satu ialah orang mensyirikkan dia. Menduakan, ada Tuhan lain selain dari Allah. Yang tu Allah memang tak boleh tolerate. That's why kalau dosa lain kita tu, Allah boleh maaf. Tapi dosa yang Allah tak boleh maaf ialah dosa syirik. Dosa menyekutukan atau menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama tentang adinan nasihat itu ialah kita mentauhidkan Allah. Yang kedua ialah kepada kitabnya. Kitab-kitab yang diturunkan Allah, Al-Quran utamanya. Jadi kitab ini kita mestilah hormati dan hayati dan memeliharanya, dan kita kena utamakan kitab Allah ni lebih dari kitab-kitab atau buku yang lain. Kerana kitab Allah ni adalah ajaran ataupun tunjuk ajar Allah melalui Rasulnya bagaimana kita nak hidup di dunia ni dengan berjaya supaya kita juga dapat berjaya di akhirat nanti. Jadi kita tak boleh samakan Al-Quran atau kitab ini macam kita buat buku-buku lain. Tapi malangnya kadang-kadang di dunia ni kita mengutamakan buku lain lebih pada Al-Quran. Kita tak baca Al-Quran, kita tak tadabbur Al-Quran, kita tak spend time, allocate time in our life to learn and study Al-Quran, so that we become very good, not only in reading Al-Quran, but in understanding Al-Quran. Kerana prinsip-prinsip yang diberikan dalam Al-Quran itu adalah sebagai panduan untuk hidup kita. Jadi kalau kita semua anak-anak tak belajar Al-Quran, letak Al-Quran di atas para saja, ataupun baca Al-Quran setakat baca lepas tu tak belajar bahasa Arab, tak belajar ni, jadi macam mana kita nak memahami tuntutan kitab tu. Dan yang ketiga tadi ialah adil nasihat ni adalah khususnya untuk Rasul dia, Rasulullah. Maksud nasihat bagi Rasulnya ialah membenarkan kerasulannya, mempercayai apa yang dibawanya, mematuhi suruhan dan larangannya, membela agamanya, memusuhi siapa yang melawannya, mencintai siapa yang mencintainya, menghidup perjalanan dan sunnahnya pada diri dan dalam masyarakat. Jadi kita kena mencintai Rasulullah SAW lebih pada kita cinta diri kita sendiri, keluarga kita,
anak-anak kita dan sebagainya, harta kita dan memang kita kadang cakap di mulut ni senang, tapi dalam praktiknya dia tak semudah itu. Jadi kita kena berusaha mempelajari sirah Rasulullah, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, supaya bila kita belajar dan menjiwai, maka akan timbul rasa kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW. Itu dinamakan adin nasihat untuk Rasulullah SAW. Dan kita juga kena selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Kita kena peruntukkan waktu tiap-tiap hari untuk berselawat kepada Rasulullah. Jadi bapa nasihatkan anak-anak kalau boleh amalkan setiap pagi baca maksurat. Umpamanya dalam maksurat itu dia memang kita sekurang-kurang kita selawat 10 kali kan pagi dan 10 kali petang pada Rasulullah. Dan malam kalau boleh kita selawat lagi banyak. Kalau boleh 100 kali kita selawat untuk Rasulullah, nak menunjukkan kita sentiasa Rasulullah ni di bibir kita. Itu dalam konteks adin nasihat ni kepada Rasulullah.